Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul azim. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Semati Tuan Imam Al-Fadhil Ustaz Zukri, seterusnya tuan-tuan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kuliah kita yang terakhir sebelum kita masuk bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak pada bulan depan. Lepas tu bulan depan kita tangguh, panjang umur, murah rezeki, mau tak mati, jumpa bulan 6. Dan jumpa bulan 6. Bulan 5 saya tak main, cuti 2 bulan. Bulan 5, bulan 4 saya tak main, bulan 5 saya tak main, jumpa bulan 6 pula lah. Mau mereka tak kacau apa, jumpa bulan 6 pula lah. Mau mereka kacau, tak main pula lah. Bulan lepas mereka tak kacau, bulan lepas saya tak mau main sebab mereka kacau. Bulan ni Ustaz Zukri kita main lah. Di semai juga malam ni, alhamdulillah, syukur banyak-banyak. Kitab mencari tak jumpa. Cari musim petang dalam rumah tak jumpa kitab. Telefon Ustaz Zukri dia tak pernah hak wakaf masjid ada. Di insya-Allah malam ni kita nak sambung pengajian kitab Al-Yawaqit wal Jawahir. Kitab kita Al-Yawaqit wal Jawahir. Kita sampai dekat dengan dan lagi satu riwayat, muka surat 6. Muka surat 6 dan lagi satu riwayat. Jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Ma farraqu bainal muslimi wal munafiqi illa bitarkis salah. Fa in tarakaha jahida liwujubiha kana kafira." Maksudnya tiada dapat dibezakan antara orang Islam, di antara orang Islam dan antara orang munafik, melainkan orang yang meninggalkan sembahyang. Beza di antara orang Islam dengan orang munafik ni apa dia? Beza dia di antara orang Islam dengan orang munafik, bitarkis salah, dengan dia ni suka meninggalkan sembahyang. Orang munafik ni tuan-tuan, dia dengan sembahyang ni dia buat lagu tak ada apa, dengan solat ni dia buat lagu tak ada apa. Saya teringat seorang tok guru, dia kata kita nak terjemah solat ni dengan sembahyang ni, dia kata ada saya, kalau tak silap saya, almarhum Dr. Aziz Hanafi, kalau tak silap saya, ataupun apa nama almarhum Datuk Amit Tahir, dua-dua. Dia kata perkataan solat dalam hadis, perkataan solat dalam Al-Quran, saya lupa di antara mereka dua ni, saya lupa. Dia kata nak terjemah dengan sembahyang ni tak berapa nak kenal. Dia kata solat. Beza di antara solat dengan sembahyang, sebab orang bukan Islam pun dia guna sembahyang. Orang Hindu dia guna tak sembahyang? Guna. Orang Buddha dia guna tak sembahyang? Guna. Agama lain dia guna sembahyang, perkataan sembahyang. Tetapi Islam solat. Tak sama tuan-tuan. Kita baca dalam Al-Quran. Ni pandangan yang saya dengar tu lah, yang saya dengar dalam radio Kedah masa tu. Saya tak ingat sama ada almarhum Dr. Aziz Hanafi ataupun almarhum Datuk Amit Tahir. Kalau nak ni pun dengan apa nama Datuk Syekh Zakaria Awang Musa almarhum. Saya tak ingat dah yang mana satu, saya tak ingat. Tapi dalam radio Kedah. Sebab dalam Al-Quran kata, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar."
Sesungguhnya solat yang kita dirikan itu dapat mencegah kita ni daripada melakukan perbuatan keji dan mungkar. Solat, bukan sembahyang. Adakah sembahyang orang Buddha juga boleh mencegah seperti mana Allah Ta'ala sebut? Dah. Solat. Tapi hari ini tuan-tuan, orang Kristian dah boleh guna perkataan solat untuk ibadat mereka. Mahkamah dah lulus dah 4 benda. Yang pertama kalimah Allah, yang kedua solat, yang ketiga Kaabah, yang keempat Baitullah. Dah boleh diguna oleh orang bukan Islam, terutamanya penganut agama Kristian. Orang tanya saya pandangan ustaz macam mana? Saya tak suka dan saya menentang keputusan ni sekeras-kerasnya tuan-tuan. Sama ada nak dibawa kepada mahkamah rayuan, nak dibawa kepada mahkamah persekutuan, ya boleh bawa, tak ada masalah. Tetapi daripada sudut moral, habis dah kita ni. Kita membenarkan orang bukan Islam, terutamanya Kristian, menggunakan kalimah Allah. Orang tanya saya, ustaz, pandangan ustaz ni salah siapa? Jawab mudah, salah kita semua. Saya tak salahkan orang ni, saya tak salahkan orang tu, saya tak salahkan orang tersebut. Bagi saya tuan-tuan, ni salah kita semua. Sebab apa dia? Orang Islam ni tuan-tuan, walaupun ramai tetapi payah untuk duduk sekali. Betul ke tidak? Bila kita tak boleh bersatu tuan-tuan, kita tak boleh cari titik pertemuan, kita tak sama dengan orang-orang bukan Islam. Minta maaf sebut. Orang Kristian bergaduhlah politik macam mana pun, bab agama mereka cari titik pertemuan. Betul ke tak? Orang Buddha bergaduhlah macam mana pun tuan-tuan, daripada sudut politik, tapi daripada sudut agama mereka cari pertemuan. Tak sama dengan orang Islam. Bergaduh habis. Akhirnya tuan-tuan, bukan kata tanah air tergadai, akidah tergadai. Saya pun tak faham puak-puak ni nak apa sebenarnya tuan-tuan. Awak kalau mereka tak guna kalimah Allah dalam agama mereka, rugikah selama ni? Tuan-tuan nak redha lagu mana ni? Kata orang bukan Islam boleh guna kalimah Allah ni. Tuan-tuan nak redha kuat mana? Tuan-tuan tak ngaji sifat 20. Hak daripada kecil ditanamkan dalam akidah kita tentang sifat 20, kita tak ngaji. Nak letak mana mukhalafatuhu lil hawadis? Letak mana? Kesan dia bukan minggu ni maklum. Kesan dia bukan minggu depan maklum. Saya ni umur baru 30. 11 hari bulan 4 ni baru cukup 31. Adat dengan pendek kata, bukan panjang dengan hukum kata. Ni saya kata pendek dengan adat kata, 30 tahun boleh hidup lagi kot. Adat kata apa lu, mau hukum kata minggu depan boleh mati. Ini adat kata, dengan pendek kata. Tuan-tuan bayang kalau saya nak ceramah lagi 25 tahun akan datang. Kalau kalimah Allah ni kita tak pertahan tuan-tuan, harapan saya mahkamah rayuan dan mahkamah persekutuan, mahkamah tinggi ni boleh buat satu perubahan. Kita ada lagi 2 mahkamah. Kalau kita benarkan orang Kristian guna kalimah Allah, orang Kristian guna kalimah Kaabah, orang Kristian guna kalimah Baitullah, orang Kristian guna kalimah salat tuan-tuan. Lepas ni orang Buddha minta pula, lepas ni orang Hindu minta pula, lepas ni agama lain minta pula. Adakah kita orang Islam rela dan redha melihat kalimah Allah dilacurkan oleh puak-puak agama lain? 25 tahun lepas ni kalau penceramah nak ceramah, dia kata apa dia? Tuan-tuan, seperti mana Allah Islam berfirman. Tuan-tuan boleh terima lepas ni nak ceramah. Ini arahan dan titah perintah daripada Allah Islam.
Sebab Kristian pun ada Allah. Lah kita tengok gereja, lepas tulis gereja, tuan-tuan. Lepas ni tuan-tuan, kalau kita tak pertahan kalimah Baitullah, lepas akan tukar gereja kepada Baitullah. Tuan-tuan boleh redha? Bible. Lepas ni tuan-tuan akan tengok Bible lepas tukar kepada Kitab Allah. Tuan-tuan boleh terima? Habis lepas ni tuan-tuan kalimah tauhid kita la ilaha illallah nak tahu mana? Tuan-tuan nak letak mana? Kalau tuan-tuan redha kalimah Allah dibenarkan, orang bukan Islam guna, tuan-tuan nak letak mana kalimah la ilaha illallah? Nak letak mana? Puak ni nak apa pun kita tak tahu, tuan-tuan. Jaga Pak Long, kita baru sambut Isra' Mi'raj baru ni. Allah Ta'ala anugerahkan kepada Nabi salat. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj, adakah sama dengan upacara semayang agama mereka dengan salat yang Nabi terima malam Isra' Mi'raj? Kacau. Betul kacau. Ni bila duk lawan lebih-lebih korang ni dengan Kristian, dia main pula lepas ni. Macam-macam lah. Hari tu saya sebut dalam ceramah saya bulan 1, tuan-tuan. Saya kata dalam ceramah saya yang viral, orang viral, tuan-tuan pun tengok. Saya kata berapa ramai orang Islam yang murtad lepas PKP. Sebut benda tu, lepas tu macam-macam saya kena, tuan-tuan. Ni sebut benda ni pula, tak tahu apa nak kena pula. 2018 saya lawan isu pengedaran Bible di Kedah sampai tahap biadab puak-puak ni letak Bible di perkarangan masjid Kota Raja Kuala Muda. Ingat lagi tak? Saya lawan, saya kena. Lepas tu nak buat apa? Nganga. Sampai Allah nak dilacurkan, kalimah Allah nak dilacurkan, Allah nak disyirik depan mata. Bukan kita nak duduk diam lagi. Apa yang puak-puak ni nak sebenarnya, tuan-tuan? Ada pula 2-3 NGO yang keluarkan kenyataan sebenarnya membenarkan kalimah Allah digunakan oleh orang bukan Islam, membuka satu ruang dakwah yang cerah kepada orang bukan Islam. Pula dah. Saya duk fikir ni tak lepas, tuan-tuan. Ni malam ni saya main ceramah ni betul-betul jaga ni nak abang, tuan-tuan ni. Geram tak sangka ni, tapi jaga pasal kita duk bawa kereta lesen tak ada ni. Dua kereta lesen tak ada, takut roblok ni. Ustaz Zukri pula kata apa tadi, MKM mai pakai baju lain cuak kita. Pakai mask apa dong? Kita pakai mask lah ni bukan takut Covid, takut polis. Betul ke tak? Duk selit kat atas pakai baju bah kat atas ni bukan takut Covid, takut polis. 10,000 belum. Jenuh curi sekerap orang nak bayar ni dah. Jangan awak main belum. Bagi tadi saya mengajak dia rumah. Saya kata maklum pakai mask, pakai duk bubuh. Saya kata mau kena 10,000 jenuh bayar maklum. Dia kata mampu ustaz. Saya maklum pula duk ambil upah, dia kata duk kupas Azam Jawa. Jenuh kupas dia kata nak bayar denda. Lah kali kerak pokok Azam bitak depan balai polis, duk kupas depan tu nak bayar denda. Saya cukup jaga ni, cukup jaga ni. Pasal kita bawa kita tak ada lesen. Kalau ikut tak ceramah dah, tak mengajak dah Ustaz Zukri, kita mai lah. Tengok muka-muka orang pedanyuk ni mai lah. Bila saya ambil keputusan itu, saya tak mau nak ceramah, tuan-tuan. Lepas timpa mai rumah ni, tak ada nak berehat. Geng masjid ni mai, geng masjid ni mai. Bini saya sampai tak menjuhiak. Lain kali dia beli air hangat tu, dia tak ruang tamu, dia bubuh tok koko menjuh nyeri. Dia kata siapa nak minum, tak menjuhiak. Mai duk pujuk, mai lah mengajak tu yang gagah juga tu, gagah tu pun saya tak mau ambil penuh macam dulu lah.
Saya buat keputusan sebulan 25 kuliah. Tak mau. Ceramah ni pun tak mau, tak larat. Tua. Lah saya boleh berehat 9 malam sebulan. Dulu saya berehat 4 malam ya sebulan. Lah saya ambil 9 bulan ya sebulan. 9 hari ya sebulan. Berehat. Tak mau dah. Tak kita dah orang tak mau bagi sudah dapat long. Kita nak kelapang apa sangat. Duduk di rumah mau tak ada duit. Apa yang ketum jual? Bayar apa tuan-tuan? Ni saya nak abang kat tuan-tuan. Kita kena pertahan kalimah Allah ni tuan-tuan. Almarhum Datuk Dr. Harundin pertahankan kalimah tu. Dia kata walaupun keseorangan saya akan pertahankan kalimah ni. Adakah kita nak redha, kita nak rela di depan mata kita melihat Allah disyirikkan? Saya tak bimbang dekat maklum hamil kuliah ni, saya tak bimbang. Sebab maklum Pak Long ni mungkin akidah Pak Long ni mantap. Tapi cuba kita fikir tuan-tuan, apa keperluan mereka menuntut untuk digunakan kalimah Allah di dalam Bible mereka? Untuk apa? Adakah kita nak rela lepas ni lihat kepada lambang salib yang dipakai tuan-tuan? Atas lambang salib tu ada kalimah Allah. Tuan-tuan rela kan nak tengok? Tuan-tuan rela kan nak tengok tuan-tuan? Saya lawan, pok ni saya lawan tuan-tuan. Bila saya dedah, saya sebut dalam video saya berapa ramai orang Islam yang murtad selepas PKP. Ada panggilan yang saya dapat, panggilan tu mengugut saya untuk bunuh. Ada yang warning saya, ada yang cakap nak kata orang putih, orang Melayu pun tak tahu. Ugut, you jaga-jaga, kalau terlebih mungkin you hilang nyawa. Tak ada saya dah. Kalau kita tak pertahan Allah, siapa lagi nak pertahan tuan-tuan? Saya nak abang, ini satu langkah lagi tuan-tuan, selangkah ke hadapan lagi dalam projek memurtadkan orang Melayu Islam. Tuan-tuan ingat, "15 tahun akan datang kita nak berhujah dengan orang muda yang murtad." Tuan-tuan tak ingat lagi apa yang berlaku pada tahun 2018? Bagaimana mereka buat program ajak orang anak-anak muda Melayu Islam ni buka puasa di gereja, sembahyang di gereja. Ingat lagi ke tak? Bulan Ramadan ingat lagi ke tak? Betul. Tuan-tuan ingat lagi tak mereka mengedarkan Bible di depan sekolah budak-budak Melayu Islam? Ingat lagi ke tak tuan-tuan? 15 tahun, 18 tahun yang akan datang kita nak berhadapan dengan budak-budak Melayu Islam yang murtad. Kita tanya dia murtad pasal apa? Dia kata, Ustaz duduk dalam Islam, Ustaz sembah Allah. Saya duduk dalam Kristian, saya sembah Allah. Ustaz duduk dalam Islam, Ustaz solat. Saya duduk dalam Kristian, saya solat. Ustaz duduk dalam Islam, Ustaz baca kitab Allah. Saya duduk dalam Kristian, saya pun baca kitab Allah. Kita nak kata apa belum? Lepas tanya apa beza di antara Allah Kristian dengan Allah Islam? Sama-sama Allah. Kita nak jawab apa? Jaga Pak Long. Pertahankan Islam ni bukan dekat domain dengar kuliah maghrib, dengar ceramah Pak Long. Bukan dekat kita nak dengar. Tapi alhamdulillah sensitiviti umat Islam dalam negara Malaysia kita ni tuan-tuan, isu ni saya tengok umat Islam bangkit, alhamdulillah. Tapi ada juga yang nak sokong. Yang ni sebagai kita NGO, kita nak dakwah. Dakwah apa? Dia dakwah ni, kita buat kerja dakwah menguntungkan Islam, bukan buat kerja dakwah merugikan Islam. Kita berdakwah menguntungkan Islam, bukan kita berdakwah merugikan Islam. Faham? Awak Pak Long muka dia kena COVID tu siapa ni?
Kena ingat 20 tahun akan datang, saya tidak redha keturunan saya ada yang murtad. Pak Long redha? Pak Long rela melihat Allah dimurtadkan, Allah disyirikkan di depan mata Pak Long? Tak redha juga Pak Long. Saya haraplah, saya pun tak faham tuan-tuan, saya pun tak faham. Kalau yang benar tu orang bukan Islam yang memutuskan kes tu, saya faham lah kot. Ni hak Islam ni. Tak boleh ustaz, kita dalam perlembagaan, dalam undang-undang, saya jawab mudah ya. Dalam dunia ni hak tak boleh ubah dua ya Pak Long. Quran dengan hadis, lain pada tu semua boleh ubah. Lain pada tu semua boleh ubah. Quran dengan hadis ya tak boleh ubah. Betul ke tak? Lain pada tu semua boleh ubah Pak Long. Quran dengan hadis ya tak boleh ubah Pak Long oi. Hak lain pada tu semua boleh ubah. Saya tak faham. Tu yang kata tak faham. Sebab tu kita nak pegang jawatan apa pun, saya nak abang, letakkan Islam dulu sebagai asas kita. Nak jadi seorang lawyer yang ada asas Islam, tahu benda yang dia nak pertahani, benda yang batil kaya hak. Dalam nak jadi hakim, kena letak asas Islam. Keputusan yang kita nak buat keluar ni bercanggah ataupun tidak dengan Al-Quran, bercanggah ataupun tidak dengan hadis. Nak jadi orang politik, letakkan asas Islam. Tahu yang mana halal, yang mana haram, yang mana dosa, yang mana pahala, yang mana syurga, yang mana neraka. Tak ni yang kita duk suruh main dengan kuliah ni tuan-tuan. Ni dia kuliah nak panas ni. Saya biasa bila panas sangat, lah kali duduk atas kursi sedap-sedap sila atas meja ceramah, tak biasa. Dan saya tak mau kejadian tu berulang malam ni. Kalau kita tak cakap, kita tak bersuara, siapa nak cakap, siapa nak bersuara? Saya tuan-tuan kena fikir, tuan-tuan, apa agenda mereka sebenarnya? Agenda mereka tidak lain dan tidak bukan untuk memurtadkan orang Melayu dan Islam. Betul ke tak? Ni agenda mereka yang besar. Nak memurtadkan orang Melayu, orang Islam. Ini agenda paling utama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan diri kita, ahli keluarga kita, anak pinak kita daripada disesatkan oleh golongan-golongan tersebut. Amin. Ya Rabbal Amin. Ya Rabbal Sambung balong. Tak mana. Dan lagi satu riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, sesiapa yang memudah-mudah dan meringankan sembahyang akan diseksa oleh Allah Ta'ala dengan 15 seksaan. Orang yang duk buat lebih kurang dengan sembahyang ni, ambil berat tak ambil berat, buat tak apa saja, Nabi kata orang lagu ni Allah Ta'ala akan azabkan dia dengan 15 jenis azab. 6 seksaan di dunia, 6 daripada 15 tu Allah Ta'ala bagi kat dunia. 3 seksaan pada waktu mati. Waktu nak mati 3. 6 campur 3 9. Weh, orang pada nyok ni kira matematik cekak orang. Duk bilang sekerat. Cekak orang. Kira tak ada duk fikir tu macam kalkulator pak kemai. Rupanya tuan-tuan orang pada nyok tak apalah. Saya jadi menteri pun saya syorkan orang pada nyok menteri kewangan. Tuan-tuan jangan risau. Cekak matematik ni. Berapa dah? 9. 3 di waktu dalam kubur. 9 jemput 3. Dan 3 seksaan waktu bertemu dengan Tuhannya pada hari kiamat. Lengkap 15. Berapa di dunia? 6. Waktu nak mati 3. Waktu dalam kubur 3. Dan waktu balik bertemu dengan Allah 3. Dan 3 seksaan waktu bertemu dengan Maka seorang sahabat bertanya, bila Nabi kata lagu tu, Nabi kata siapa yang duk ringan-ringankan bab semayang ni atas dunia, Allah Ta'ala azabkan kepada dia 15 jenis seksaan. 6 waktu hidup di dunia, 3 waktu nak mati, 3 waktu dalam kubur, 3 waktu bertemu dengan Allah pada hari akhirat kelak.
Sahabat bertanya, seorang sahabat bertanya Nabi SAW, wahai Rasulullah, sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah suatu bentuk siksaan dalam dunia ini? Ya Rasulullah, 6 yang kata Allah Ta'ala nak bagi dekat dunia ni. Yang kata 6 tu apa dia? Cuba habang Sa'ad, yang kata 6 di dunia ni lagu mana? Nabi SAW menjawab, maksudnya pertama, 6 tu yang pertama Allah Ta'ala buat apa dia? Allah Ta'ala menghilangkan keberkatan umur. Umur tak ada berkat. Siksaan orang yang memudah, yang saja-saja duk tinggal semayang, buat tak apa saja dengan semayang. Maklum, yang pertama Allah Ta'ala bagi di dunia ni apa dia? Keberkatan umur. Allah Ta'ala cabut. Umur tak ada berkat. Umur berkat ni lagu mana? Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Nabi kata, di antara ciri orang yang berkat umur kuih panjang, amalan soleh kuih bertambah. Dulu dia umur 40, masjid kerak jarang-jarang. Kerak tak mai pada mai. Lah umur 63, kerak mai pada tak mai. Berkat. Ni lagu tuan-tuan duk main lena waktu saya duk ngajak. Berkat ni. Biar lena dalam kuliah tak apa-apa. Orang daripada duduk lena kat kedai jenda. Bagus ya. Tuan-tuan kan duduk buat belagak. Tapi kuliah saya jarang orang lena tuan. Kalau lena tu betul-betul kenci manis kat 30 lah tuan. Teruk kenci manis. Kalau ada duduk lena, kita kena cam dia ni kenci manis tinggi kan ni kan. Jarang lena. Maklum gelak apa betul. Saya mengajar dekat satu kampung maklum duduk panggung tunduk lena, panggung tunduk lena, 3 hari lepas tu meninggal. Orang kata yang ustaz pun derah tak mau pergi lena. Tuan-tuan, khutbah lembut, kuliah maghrib lembut, ceramah lembut, bila nak keras? Orang kata Ustaz Usam ni sikit lagi boleh kono? Boleh kono? Tak kena 10,000 kot. Orang kata Ustaz Usam ni kadang-kadang kasak, kita duk dengar kasak. Tuan-tuan, dia kasak ni kadang-kadang masak pun chef, ada waktu kasak, ada waktu lembut. Tuan-tuan duk pergi makan nasi dekat kedai, duk pergi makan dekat kedai tu, tuan-tuan cuba tengok tukang masak-masak, ada waktu dia lembut. Kau dia lembut ke semua masak? Tuan-tuan pergi makan char kway teow, dia masak cara lagu lain belum? Bila makan char kway teow, berapi keluar ke tengah belanga. Bisa makan char kway teow. Terlebih sungai dua ngak char kway teow telur basuh. Saya tanya telur mana basuh, dia kata telur sendiri pun basuh, telur ayam pun basuh, dia kata. Terlebih makan char kway teow, tengok, cuba tengok cara dia masak. Api keluar ke belanga. Ni tukang masak char kway teow malam ni. Jangan duk pergi masak pula mi Bandung lagu char kway teow. Berlemuh muka dengan gua. Waktu hang masak mi Bandung, cara mi Bandung lah. Relax. Betul tak? Kita dengar lagu Pak Long. Lagu Quran, Pak Long duk dengar lagu Quran. Hak qori duk baca Quran. Ada ayat dia tegas kat Pak Long, bukan dia lembut ke semua. Cuba tanya panggil ustaz yang duk main tu, panggil tu Imam Sahab Masjid Zahid tu, Syekh Roslan, Datuk Syekh Roslan. Panggil mai. Suruh dia cerita bab lagu. Tuan-tuan tanya dia, Syekh, lagu Quran ni kita duk baca, lembut ke semua ke? Dia kata tak. Ada kena ayat kita bawa Bayati. Ada kena ayat bawa Hijaz. Ada waktu ayat bawa Ras, di Harkah. Lain lagu belum. Hang duk pergi baca ayat Fir'aun duk pergi teriak, tak kena. Fir'aun duk gelak lagu pun. Baca ayat Fir'aun dia kena terang. Kita jenis tak faham lagu Fir'aun. Idhab ila Fir'aun. Fir'aun kata aku pergi ke rumah lagi ha. Ini pasal orang Melayu ni Pak Long, dia kira sedap ya. Kalau tengok orang baca-baca tarik dia, Allah Allah. Tanya dia pasal apa? Sedap. Dia tu kata baca Quran tak faham, mayang haram tak faham. Duduk antara dua sujud tu kita duk baca Rabbi ghfirli tu. Kalau suruh terjemah malam ni perasan fail.
Tak payah tanya banyak wajibur makna apa. Dia kata wajibur makna jubur. Dia kata pasal duduk-duduk. Tak faham. Pederah marhaban Muharram tak faham. Tuan-tuan saya dengar geng marhaban Pendang. Depa bertanding di Pendang tu marhaban. Tempat pertama boleh pergi buat umrah. Pederah lagu itu juara. 6 orang ni kerajaan bagilah pergi buat umrah cuma. Pergi lah depa ni. Tak pernah duduk sampai Mekah. Dia kata kita jenis duduk kutip sekerak. Dia kata tahun bila nak boleh pergi Mekah aku tak tahu nak anak duduk besar lagi. Aku tak tahu lah tambah lah pula dah. Sekerak mahal menoreh pula dah getah tak ada panas. Dia kata pokok getah pun lebih kurang kepala aku yang rambut tak baju cukup. Dia kata negutu lah daun getah pun. Dia kata mau harap mampu aku tak pergi lah. Tiba-tiba pergi marhaban boleh pergi Mekah. Pergi Mekah apa lo? 6 orang ni mereka turun daripada hotel nak pergi Masjid Haram, nak pergi tawaf. Lalu kat depan restoran Arab. Ada Arab duduk kat luar tu. Tengok mereka ni, marhaban. Ada jaga pintu restoran ni. Marhaban tu dia panggil suruh main makan. Puak ni tak faham, berhenti di dalam orang ni. Dia kata bukan geng Mekah pun tahu kita jual marhaban Pendang kot, dia kata. Arab tu pun marhaban. Hak ketua tu kata tawah dulu dia kata. Sekali kita marhaban. Arab tak faham, pegang tangan tarik marhaban. Dia suruh duduk. Buat tu duduk tarik marhaban masa lagu tuan-tuan. Jenis masa tak faham. Kita ni tak faham. Lagu Quran ada waktu tegar. Ni nak kuliah ni kena ada hari tegar, kena ada hari lembut. Dia tak boleh tegar hari-hari. Betul ke tak? Tiap-tiap malam berapi mana boleh. Dia ada ustaz yang main lembut. Dalam hidup jangan tinggal semayang. Mau tinggal semayang kena azab. Ada orang boleh dengar aku tu. Dia ada orang tuan-tuan, dia tak boleh telinga dia ni, dia tak boleh dengar lembut-lembut. Aku tak boleh pi lembut-lembut dia tak. Awak siapa? Tak masuk. Dia kena cari ustaz hari Ahad malam Senin minggu ketiga. Hak ustaz lesen tak ada kan? Kereta boleh bawa lesen dia tak ada. Tu pun dulu dia pada tumpang kereta kita kata. Lah baru dia tahu kita tak ada lesen. Pang kita. Dia kata hak ni aku masuk. Hak ni aku masuk lekat dalam kepala, lekat kat hati aku masuk ni. Ada pula orang dia tak boleh dengar deras-deras. Dia kata hampa duk pergi dengar ustaz-ustaz tu duk mengajar, telinga hampa tak pecah ke apa? Genang-genang telinga. Dengan dia kata dah jenis ni, hak jenis sel telinga tak apa nak matang, tak boleh dengar lagu tu. Dia lagu pun batlong, ada orang lagu rock gedung dengar boleh. Macam ada orang dia tak boleh, dia kena lagu dangdut dia. Masuk lagu rock kira tak boleh pergi. Ada orang pula dia kena dengar lagu rock, lagu dangdut tak boleh pergi. Dia kata tak lagu sajat, lagu mana? Tak dengar lagu dangdut tak boleh pergi dia kata. Ni tak boleh, hang tak boleh nak makan pedas. Anda marah orang nak makan pedas, tak boleh. Lah batlong betul tak? Saya tak ada, saya jenis tu Cakotia punya tukang masak. Batlong, umur kita ni kuih tambah batlong, dia amal soleh kena kuih banyak. Jangan umur kuih tambah, amal soleh kuih kurang. Ni celaka. Cek balik kita. Dulu umur 40 lah 65 batlong. Jangan duk kira batuk dak. Cimanih elok, buah pinggang mu elok. Jangan duk kira tu ya. Amalan kena kira sama. Ni duk kira duk kat kedai makan duk suruh orang tekan nama umur dia. Agak apa. Kita muda kata 70 dah celaka hang. Dia kata 70. Kalau orang duk pergi kata ni 48 ada bangga. 65. Mana 48? 65. Cik, dia buat cengeng. Yang pada nyok tu. Kita pun duk kata 65 dah belum? 65. Nampak muda lah. Tanya dia, petua apa dia Pak Long? Dia kata kalau petua duk tua tu ni pemuda. Hang duk tanya petua memang tua dia kata. Jenis kona dia pun.
2 hari lepas mai duduk sembang dengan kita. Geng kampung ni layak buruk ni kita seronok. Saya kalau tuan-tuan ajak duk sembang betul tak lepi. Mau sembang kona-kona sembang. Saya ni pun kira pandai kona dah, tapi baru ni kena kona juga dengan orang tua ni. Dia main-main duduk, dia buat usaha hati. Dia ni duduk tanam jagung. Dia kata buat usaha hati siapa? Tahu dia kata tanam jagung lah. Kita pun dia buat siapa? Allah, duduk tanam jagung tak keluar buah. Kita kata buat jadi kona, dia kata tak keluar buah. Jagung mana ada buah, ada biji. Haram, dia kata aku terkena dah. Bagi buta ni kena dah. Jagung mana ada buah, ada biji dia dah. Umur keberkatan umur ni yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala menghilangkan rezekinya. Yang kedua ni tuan-tuan, rezeki jadi berat. Rezeki jadi berat. Tuan-tuan duk kira minta murah rezeki ya. Solat tak jaga, sembahyang tak jaga, Allah Ta'ala beratkan rezeki kita maklum. Jalan rezeki kita Allah Ta'ala berat. Pendapatan rezeki kita Allah Ta'ala berat. Ketiga, Allah Ta'ala menghilangkan segala tanda orang yang soleh pada mukanya dari segi cahayanya. Wajah tidak ada tanda orang baik. Faham tak belum? Kita ni kadang-kadang tengok muka orang, kita tengok ish, betul tak dalam hati kita ni muka orang baik, kita tengok macam muka saya, muka orang baik. Betul tak? Lah sungguh kita tengok muka ni muka orang baik. Ni muka orang baik. Tengok ni muka-muka tuan-tuan ni, tengok muka Pak Long ni, cahaya semua ni, muka orang baik. Alhamdulillah. Ni muka-muka Mak Long ni bercahaya sebab duk bawah lampu. Kita ni kadang-kadang tengok muka orang, kita seronok tengok. Ish, tenang tengok muka kawan tu. Dia bukannya make up tak mana apa Mak Long tu. Tengok muka orang tua-tua, Allah. Seronok tengok muka orang tua-tua soleh. Ish, Pak Long muka bersih, kita duk pegang muka dia. Bersih Pak Long. Pak Long duk guna apa Pak Long? PN lah beli ke? Syurah ke Syafi ke? Dia kata tak, dia kata ambil yang sembahyang. Muka orang baik. Ada kadang-kadang kita pergi tengok muka ni muka penipu. Ada bisa boleh tak? Kita ni pun muka orang baik Pak Long, tapi boleh baca juga. Sebab tu jaga sembahyang Pak Long. Jaga sembahyang. Ni saya nak perbetul sikit boleh tak? Dan tuan-tuan tolong sampaikan dekat orang. Dia kata tak apa Ustaz, kita tak sembahyang pun tak apa, nanti mati kita bayar fidyah. Bisa dengar tak? Hak ni peringatan untuk orang kaya. Kita kata ni time sembahyang dah, masuk dah, jom sembahyang. Dia kata tak apa Ustaz, nanti mati kita bayar fidyah. Dia kata banyak mana fidyah? Pak Long, fidyah yang kita duk buat ni Pak Long, hak yang Tok Guru duk ajak ni, fidyah yang kita duk buat ni dia ada dua. Yang dituntut fidyah puasa. Dan jangan duk buat tak puasa pula. Yang kedua fidyah sembahyang. Untuk apa dia? Untuk yang kita terlepas pandang. Bukan saja-saja tinggal. Faham tak? Mai waktu kita mati anak bini kita buat, tolong Ustaz kira Ustaz fidyah suami saya. Dia ni Ustaz masa umur 20 sampai 35 tu dia semayang kurang. Waktu tu Ustaz dia peleka apa semua. Naik 35 ke atas dia jaga solat dah Ustaz. Lepas rebah jantung tu dia jaga dah solat. Hak tu kita kira waktu alba. Jangan duk guna konsep, tak sembahyang pun tak apa, bayar fidyah, mampu. Dia kata nak banyak mana apa seluri, Strela. Ni jadi tuan-tuan, satu tu imam. Ada 1 jutawan ni mati. Ni cerita betul, bukan cerita mohon, cerita betul. Ustaz bukan nak mohon. Pernah ke saya main mohon tuan-tuan? Ustaz, mau orang politik dia boleh mohon. Orang politik ni jarang hak betul dia mohon ya. Allah, dia turun main kampung kita, pak kita mati 5 tahun dia suruh salam ni.
Dia berlakon lagu dia kenal, dia haram tak kenal pun. Dia cerita orang kaya mati. Bila orang kaya ni mati, anak dia hak sulung tu pun kat 50 dah. Pergi jumpa Tok Imam. Tok Imam, ni Tok Imam nak kira fidyah hayah hai. Tok Imam bawa keluar kalkulator dengan buku 32. Buku ada kira fidyah. Duk pegang pen. Ayah hang mati umur apa? Dia kata 63. 63. Oi, umur Nabi yo. 63 anak. Nak kira berapa tahun dia tak sembahyang? Tok Imam tanya. Anak dia pun kira tak nak sembahyang lah. Senang Tok Imam. Anak tu kata kira tak nak sembahyang lah. Senang. Tok Imam pun kalau tu kira tak nak sembahyang tu ya noh. Senang kira ni. Tekan tuan-tuan. Seluri. Berat. Tok Imam kata ni bukan dekat kampit ni, kira lori tu. Kata. Anak orang kaya tanya tak, nak kira lori mana? Tayar 8 ke tayar 10 dia kata. Tok Imam kata awak meh lori. Kawan jutawan beras selori berapa ribu? Tak apa Tok Imam, saya bagi selori penuh ha. Hak lebih itu kira sedekah. Awak meh lori sampai depan rumah Tok Imam. Awak turun dah beras dengan Tok Imam ni pun. Boh atas kereta hadut tolong. Kalau hak yang cari jenis ulama duk ajar tu tak apa ni kira. Tak nak sembahyang 65 tu kata nak sembahyang lah. Satu rakaat dak lah. Kira lagu tu dah senang tu kata. Abang budak tu kata. Wah turun berat. Taklah rumah tu imam duk tolak. Tolak pi kat kawan tu, kawan ni tolak balik. Tolak pi 20 minit budak tu kata tu imam, mau duk tolak lagu ni bila nak habis seluri dia kata berat. Tu imam kata betul juga. Tu nak buat lagu nak. Dia kata kita kira tolak lori lah senang dia kata. Beras duduk dalam tu kira tolak lori tu. Tu. Ni cerita betul ni. Dia kira kata tu imam duduk tu. Kita kira tolak lori lah senang. Mau duduk tolak atas ni bila tahun nak habis. Tu imam kata nak buat lagu nak. Dia kata boleh. Driver saya ada. Boh dia depan, dia pergi depan. Boh dia Agustan, dia pergi belakang. Tok Imam duduk tepi lori. Tok Imam pegang lori tu lah. Bagi sentuh. Dia tak? Keluar luar apa? Ni cerita betul tuan-tuan duk gelap apa? Tok Imam pun pegang ni lori tu. Gostan. Macam-macam depan. Hui, kelas tuan-tuan. Hui, kelas. Jangan duk buat lagu tu Pak Long. Dia kata kira tak sembahyang tak apa, mati bayar fidyah. Jangan duk buat lagu tu. Ni macam tu. Dan tuan-tuan jangan duk buat lagu tu. Driver tu pun naik, buka tingkap. Jangan tengok depan, bohong. Break. Gostan. Hui kelas. Nak habis teluri 65 tahun. Jangan duk buat lagu tu Pak Long. Fidyah yang ulama duk berterang kat kita tu, yang kita terlepas, yang kita duduk dalam keadaan neka, yang pernah kita terlepas dulu ni, bukan saja-saja kita nak lepas. Kullu bani Adam khata'. Kita ni buat salah ke tak? Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Yang kita terlepas, yang kita telah qada. Kena qada, jangan duk kena fidyah ya. Qada. Ni Pak Long duk main semayang di masjid. Pak Long lepas semayang maghrib ke, semayang subuh, semayang isya ke, semayang lohok ke Pak Long, mangkit habis semayang tu, habis dah orang baca apa semua doa tu, mangkit Pak Long, ya Allah ni aku nak qada, aku tertinggal dulu ni. Belum, kita kena buat dulu. Pi ke Mekah, pi ke Madinah. Antara amalan yang ulama suruh kita buat ni apa dia? Perbanyakkan qada, ganti balik sembahyang yang kita tinggal tu.
Buat Isnin Khamis puasa. Ya Allah, hari ni aku puasa sunat hari Isnin, ya Allah. Hari ni aku puasa sunat hari Khamis, ya Allah. Ya Allah, dalam puasa sunat ni juga aku niat, kok dulu ni aku terlepas, aku tak puasa zaman-zaman aku lara dulu ni. Aku ganti balik, ya Allah. Buat. Tengah-tengah buat meninggal, tu ulama kata, buatlah fidyah kat depa. Jangan duk pemain tak ada apa, mati banyak fidyah. Tak ada apa, kita duit banyak, sedekah tutup Jangan dia buat lagu tu, Pak Lok. Boleh? Jangan dia buat panggil duk lak lagu tu. Keempat, tiada baginya di dalam Islam kalau dia ingkar dengan sembahyang tu, terkeluar dia daripada Islam. Siapa yang dia tinggal ni siapa? Allah. Sembahyang tu bukan wajib. Wajib pun bukan wajib betul, wajib tak betul. Terkeluar daripada Islam. Kelima, segala amalan kebajikan yang dikerjakannya tiada diberi pahala baginya Allah. Na'udzubillahi min. Duk tinggal semayang saja-saja ni tuan-tuan. Sebab tu ulama kata, kita nak buat kebajikan kena buka akaun. Nak simpan duit dalam bank kena ada akaun. Bawa duit pergi bank tak ada akaun, nak simpan kat mana? Sama dengan kita nak buat amalan, dia kena ada akaun. Nak buat akaun dia 24434. Yang duk tikam. Tuan-tuan ni pun kata harap sangat. Bukan tak percaya, korang harap. Percaya tu percaya, tapi korang harap. Dia kata, saya tak tikam, saya bagi kat kawan. Dia tengok dia pun duk teruk. Ni cerita betul di gurun. Dia main cerita kat dia kata, saya nak tanya ustaz sikit dah, dosa ke tak lah. Awak siapa? Bulan lepas ustaz main mengajar. Ustaz duk bilang muka surat dengan baris kitab lah. Muka surat 10. Betul? Ustaz kata baris nombor 6 ke nombor 7? Saya pun ambil 1067, 1076. Abang saya teruk dengan saya, jatuh teruk ni ke, tak larat nak pergi berhutang. Kita pun ambil lah nombor ni, aku ambil dalam kuliah ni kita. Tikam-tikam kena. Betul? Saya pun nak main. Kira saya lagu mana tak, aku tak tahu. Hang punya pasal aku tak bagi kat hang, aku duk bilang betul Dia kata tak, saya tak tikam, saya bagi kat abang saya, aku tak tahu. Tapi Allah pun faham kau ustaz, Allah Taala bukan pak menakan hang buat lagu tu. Ni jangan 24434 subuh, lohor, zuhur, kita panggil lohor lah, asar, maghrib, isya. Tu akaun yang kita nak simpan. Ni yang Ustaz Zukri duk abang tak ni tuan-tuan. Ni nak buat bulan puasa ni, nak buat iftar jama'i. Mai bagi duit, ada tempat lain dia buat jenis potluck. Tahu potluck? Bukan pelak, potluck. Potluck ni tak apa, pakai ada orang makanan sendiri tu. Saya mengajak di Penang dulu ni. Habis bayang Asya. Ni JK Masjid jom Ustaz, kita ada makan-makan sikit. Saya kata makan apa? Tak lepas buat makan pelak apa. Tak kat nak. Saya pun terkejut makan pelak. Pipi tengok potluck. Orang tua-tua nak sebut. Potluck lagi pelak tu ya. Potluck ni Pak Long buat mai pek ngah sikit. Kawan ni buat mai bihun sikit jenis pakat-pakat buat mai ni. Dulu dia panggil makan apa tak tahulah, tapi lah ni panggil potluck. Pakai buat mai lah. Pak Long buat mai yak Milo, Mak Long buat mai teh ai, abang buat mai ketum, pakai gabung, pakai minum lah, pilih yang mana nak. Ni Ustaz Zukri kata tak. Pasal jenis buat mai potluck ni kadang-kadang dia buat mai tak cukup. Jadilah ni bagi duit dekat Ustaz Zukri. Buatlah Pak Long. Kalau tonton tahun lepas tak ada, kalau tonton dulu Ustaz ada ramai mana hak jenis main buka puasa 60 orang. Ada orang. Tu buta ya pahala kan. Mana Ustaz tak ada banyak Ustaz nak 100. Ustaz 100 pun banyak nak kutip mana Pak Long bukan anak buluh betul. Pak Long 20, anak 20, anak 4 orang minta seorang 20, 100. Nah, bubuh nak Ustaz 100, 5 nama, seorang 20. Tak boleh kalau begitu. Kita bukan tak ada anak. Anak kita ada duduk Kuala Lumpur, duduk sana, minta lah lebih sikit, mai hantar kat masjid. Sehari berapa Ustaz? Sehari. Anggaran sehari berapa tu?
500. Banyak 500 Pak Long. Allah. Minggu ni kutip sekerat kawan lebih sikit. Niat pergi elok. Tak ada banyak 2 ni raya tu dah. Tak nak puasa boleh 500. Jangan duk buat Jangan duk buat. Ni melawak jangan duk buat Saya harap orang Padanyok ni tak buat, saya tahu. Tengok muka bercahaya ke semua kan. Buat tuan-tuan 500 bagi. Tak boleh banyak bagi 50. Dia amalan ni saya nak buat tuan-tuan. Tuan-tuan nak tunggu kaya baru tuan-tuan nak sedekah. Bila nak kaya? Tuan-tuan. Tak apa Ustaz doa lah saya kaya saya bagi. Bila nak kaya belum? Nabi kata dah laisal ghina an kathratil arad. Bukan orang kaya orang yang kata banyak. Walakin ghina nafs. Akan tetapi Nabi kata orang yang kaya jiwa dah. Kita duit tak banyak buat cara duit tak banyak. Duit tak banyak. Tuan-tuan ingat lagi tak saya cerita bab sedekah dulu ni? Tuan-tuan ingat lagi tak? Tak ingat tak? Tak lah nak ulang. Tuan-tuan ingat tak dulu cerita Nabi Musa alaihi salam dengan binatang tu? Tak ingat tak? Saya cerita dah. Tuan-tuan bagi sekadar kemampuan tuan-tuan. As-sadaqatu biqadariha. Nabi kata sedekah bi'padan dengan kemampuan kita. Saya tak banyak ustaz ni, saya nak bagi RM20 dia untuk buka puasa. Padan dengan hang. Alhamdulillah ustaz, saya baru ni nak bagi duit terlebih sikit ustaz. Dia pun baru ni dapat duit kut. Duk main-main kut dapat. Ni saya nak bagilah 100 kat ustaz. Padan dengan kita. Ni awak Pak Long tak buat? Tak buat dah ustaz. 500 cari mampu. Rokok pun duk tutup hak kawan dia minggu ni dia kata. Pak Long RM5 kan tak boleh bagi Pak Long. RM5 bukan tak boleh bagi. Burung yang pergi ambil ayak dengan paruh dia memadamkan api yang membakar Nabi Allah. Kalau tuan-tuan fikir burung tu nak main duk padam api tu, bawa ayak kat paruh tu, tak tahu mana. Tapi bukan nak tanya api tu padam ke tak. Sumbangan aku nak memadam api tu ada ke tak. Mainlah bagi nak ustaz. Saya bagi RM10. Ustaz Zikri bin alhamdulillah terima kasih. Ustaz. Buat keluar kertas. Nah, 10 nama. Tu imam tu. RM1 ni. Dia boh dengan nama dia, bini dia sampai tok nyau kan. 10 nama. RM10 dekat 2 nama tu dah lah. 10 nama. Berjabu ayat liak tu imam nak baca doa. Tambah aduk main khatam Quran tu pula. Khatam Quran tu dia bagi RM4, RM3 lah. Nama kat 30. Ni tuan-tuan, habis botol ayat ni kering nak baca nama dia. Bagi borang habis ke ujung-ujung tu dia buah nama. Bagilah Pak Long. Tuan-tuan tengok. Bukan kita nak banyak. 500 tuan-tuan tak banyak. Tuan-tuan bukan 5,000. Bukan 50,000, 500. 500 kalau seorang rasa banyak lah. Seorang kita nak buat. Tapi kalau kita ajak kak kita, kita ajak abang kita, kita ajak adik kita, banyak ke 500? Tak banyak 500. Abang kita 50, kak kita 50, anak kita 50, anak menakan kita 50, 10 orang 500. Nah ustaz, ni kami sekeluarga sehari kami buat. Ni pasang CCTV ni. Bagus tuan-tuan. Saya Ustaz Zukri dia kata tak pasang lagi. Ustaz kena tala betul kat Jumaat. Kita nak tengok siapa hak lena nang kuliah ni, kita nak tala betul-betul. Pandai tuan-tuan ngaduk lena. Tuan-tuan tahu tak CCTV masjid tuan-tuan ni connect sampai mana? Korea Utara, tuan-tuan jaga. Kim Jong Un duk tengok tuan-tuan, jaga. Pak Long buat, pakat-pakat buat Pak Long. Tapi nak buat kebajikan ni kena ada dulu akaun. Akaun dia adalah solat. Yang keenam, doanya tiada diangkat ke langit. Ni lagi kita tak mau, doa Allah Taala tak makbulkan.
Orang hak tak semayang ni hang doa lah. Doa hang Allah Ta'ala tak makbulkan. Sebab tu duk heran awak minta lain dapat lain. Yang tak minta pun dapat. Awak duk awak. Hang cek dulu semayang hang. Hang semayang ni lagu mana? Hang pun duk buat lebih kurang Allah Ta'ala. Lepas semayang nak doa pun lebih kurang. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah jamis jalalu amin rabbil alamin. Keluar. Malaikat dah kaki kat pintu baru hantar. Punya kau ajak dengan Allah Ta'ala. Doa Pak Lu. Nak doa, jaga salat. Sikit lagi, 10 minit lagi boleh? Boleh nak? 2 bulan. Saya tak main pun 2 kali dah. Betul tak? Bulan 1 tak main sebab Covid juga masa tu. Bulan 2 tak main bulan lepas sebab tak boleh. Hak ni baru main, cuti pula 2 bulan. Tuan-tuan, saya duk hitung-hitung mau kelaku lagu tu lah kuliah kita. 43 tahun baru habis kitab ni. 43 tahun. Sikit kita mau. Maka seorang sahabat bertanya, hak tadi 6 tadi waktu mana Pak Long? 6 tadi waktu dunia. Mai pula sahabat lagi bertanya. Seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah. Dia mai tanya, ya Rasulullah, apakah suatu bentuk seksaan pada ketika mati? Ya Rasulullah, tadi waktu hidup di dunia. Ni nak tanya pula mati ya Rasulullah. Waktu mati, lagu mana pula bentuk waktu mati ni? Bentuk seksaan waktu nak mati ni lagu mana ya Rasulullah? Sabda Nabi SAW, Nabi jawab, yang pertama, matinya itu dalam kehinaan. Na'udzubillah min dzalik. Su'ul khatimah. Tu imam duk baca tak lepas sembahyang? Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Tuan-tuan amin. Wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Amin. Tuan-tuan amin ni apa? Kamu tak tahu. Sama lah orang duk buka puasa. Allahumma laka sumna wa bika amanna. Tuan-tuan tak tahu. Dia rumah Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Tuan-tuan tak tahu. Hak tuan-tuan tahu Allahumma lapa'tu wa sumbatu wa perdihtu wa kenyang tu. Tak tahu. Cuma saya nak pesan, buka puasa di masjid ni bagus dah tuan-tuan. Mungkin Ustaz Zukri pesan kat orang baca doa jangan duk panjang sangat. Tak tahulah sini macam mana. Saya hari tu pergi buka puasa satu tempat tuan-tuan. Allah. Hang rasa nak baca panjang, hang tiba awal sebelum orang bang. Mau rasa nak baca panjang. Tuan-tuan 5 minit lagi waktu nak masuk. Istighfar 3 kali kita baca doa lah. Panjang sikit tak apa. Ni Tok Bilal sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilah. Dia bawa Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Saya kata pudah pi Palestin tak dah. Tuan-tuan ingat senang Palestin nak balik main Malaysia. Habis Palestin dia pi Syria pula dah. Kata jahanam dah. Tuan-tuan, kalau orang ada baca doa panjang, tuan-tuan alhamdulillah rabbil alamin, hang baca kita kena darah tang ni. Dia nak buat tayak tak tayak, mana boleh tayak kita lapang. Ya Allah, seandainya kematian kami ya Allah. Tu bila hayya ala solat kita pun baru bila nak habis kan. Dia ada mana sebab, mana boleh sebab aku lapang. Saya jarang kan. Saya bang cerita ni, saya nak bocok rahsia saya. Dan tuan-tuan pun saya nak pesan, sembang sini habis sini lah. Nak cerita ke orang. Kalau orang tahu dia pada nyok. Saya ni tuan-tuan tak pernah buka puasa di masjid. Tak nak buka puasa di masjid. Walaupun duk tazkirah kata orang duk ajak buka puasa masjid, tak mau. Saya tak boleh pergi buka puasa dengan buah kurma tu. Tiba nasi terus lah. Ni kurma 3 biji, orang 4 orang. Tak apa nak bang, kita duk bilang lah. Hang kali aku sambak dulu kan. Ada tempat tuan-tuan satu hidang, dia pun 4 orang, kurma 2 biji. Kita tanya dia, awak kurma 2 biji? Ikut sunnah Nabi, Nabi kata paling tak ada setengah kurma pun boleh dah untuk buka puasa.
Boh kurma. Ayat kosong, meh mayang. Tuan-tuan ingat khusyuk ke tak mayang? Tambah tak khusyuk, tak tambah. Habis waladhalin. Belakang tu. Amin. Wih, ramai pula ni. Kambing tu dan tak dan kat aku tak. Silap dah aku duduk sah tengah. Tobat tak hujung kan. Betul tak? Tiba dulu lah. Kadang-kadang bukan tak mau duduk tiba-tiba ni bukan pasal apa. Sagi hak jenis malas pun ada juga. Makan agak-agak. Tuan-tuan, tiba dulu duduk kira ni apa ke tak kira. Tiba dulu lah. Tiba dulu. Duk kira sagi tak ada khusyuk nak ikut tak ada ah. Sebab tu yang saya tak nak pergi. Tu yang saya tak pergi. Tak ada pergi. Tambah duk doa panjang pula. Kalau tuan-tuan faham makna tak apa ni, tuan-tuan tak faham makna. Sama ngerti imam duk baca Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, tolong matikan kami dalam keadaan yang baik ya Allah. Wala takhtim alaina ya Allah, jangan duk matikan kepada kami ni ya Allah dalam keadaan apa? Bisu'il khatimah. Tak mau. Tapi orang yang duk mengabaikan salat, orang yang duk biasa duk main-mainkan salat akan mati dalam keadaan kehinaan. Kedua, matinya itu dalam keadaan kelaparan. Oh, mati lapar. Pak Long, azabnya Pak Long. Sakaratul maut. Orang yang berada pada saat itu dia dahaga. Tambah lapar pula. Tak ada duk cerita teruk Pak Long. Kita ada hidup ni pun kalau lapar. Jangan duk buat pasal. Ni bulan puasa ni. Jangan duk buat pasal puasa ni. Jangan duk buat pasal. Duk lapar. Muka tinggal besar tu kan. Balik anak pula duk tanya banyak. Nak tanya cekah semua. Oi lapar. Tuan-tuan jangan duk buat pasal. Lapar ke tak puasa? Lapar ke tak puasa? Memang lapar. Bohong orang kata tak lapar. Dan siapa yang boleh tahan lapar? Gagah pasal puasa. Saya abang betul pasal wajib mau sunat muakkad aku tak puasa dah Ramadan tu. Baca-baca kita ada pun puasa bulan Ramadan sunat muakkad tinggal lerak dah belong mujuk wajib ya. Teruk puasa bukan tak teruk. Tambah duk ceramah pula. Oi teruk belong. Tambah Pak Long pula lah. Oh, Bukit Tiga jangan duk ajak buat apa. Lena. Tambah lah ni panas pula Pak Long. Ni saya nak pesan Pak Long jangan duk main 3, pukul 2 sampai pukul 5 petang jangan duk main kat luar Pak Long. Gagah seminggu kena seru abah. Pak Long pesan. Yang kedua Pak Long saya nak minta tolong. Pak Long nak main Jumaat suruh pakai sepeda. Pasal apa pula dah Ustaz? Tuan-tuan duk parking motor kat luar. Bukan parking bawah garaj. Seat panas. Pak Long naik 3 suku masak telur tu lagi kacau Pak Long. Pakai sepeda apa? Betul tak? Saya minta tolong Jumaat dia. Hak lain tak apa, Jumaat dia tolong. Pak Long duduk lagu ni balik rumah, lepas asar duk kencing tak lepas. Nak asar terkencing duk biteran tak keluar. Pipi duk terscam minta maaf Pak Long, telur masak 3 suku dah Pak Long. Nak bagi mantah balik ingat senang telur tu Pak Long. Orang meninggal dunia ada hak dekah buah pinggang kita dengar kan? Dekah jantung paru-paru tapi tak ada lagi dekah telur. Duk isi tu pun dia bagi tekat jantung, hati, buah pinggang. Bawah tu dia tulis telur. Dia tak tanda tang telur tu. Tanya dia awak tak tanda tang telur, dia kata pergi mak dekat penin aku jantan kau tina dia kata. Hal lain aku boleh bagi telur jangan dia kata. Tambah bulan puasa ni pula maklum dia duk buat panas lagu ni teruk lapar. Tapi lapar waktu nak mati lagi dahsyat. Dan ketiga hak penutup jadi ya. Awal Ustaz Mufti awal apa kat 9.30 lah. Tuan-tuan tak apa duk kekeh gelak. Saya teruk. Tambah ni pula tak ada makan apa lagi petang ni lapar. Ni pukul 10.30 janji dengan orang nak makan. Saya takat-takat depa tak pergi ceramah ni Pak Long, orang kesian kat saya cukup banyak. Jarang pula saya pergi makan nak boleh belanja orang. Orang belanja saya. Saya hari tu pergi Ustaz makan dengan satu keluarga. Gaya nak bayar, Pak Long tu bayar. Saya nak buh minyak pun Pak Long tak ada sejarah orang tolong buh minyak kat saya. Tak ada sejarah. Saya nak pergi buh minyak. Tengok-tengok ada orang bayar. Allah.
Saya kata kat bini saya, mau aku tahu nikmat lagu ni, aku minta depa sekat aku awal lagi senang kata. Tuan-tuan bisa bayar orang banyak tol. Saya bisa 2-3 kali dah tol dekat Taman Tasik Darul Aman tu. Juru tol tengok-tengok, oh ustaz, depa duk lintas nak mai duk tengok. Oh ustaz. Kali tu saya pergi cerek-cerek duit tak cukup tinggal 6 kupang. Mai Allah dia kata ustaz teruk tak boleh ceramah noh. Kat atas Syenggor pun tinggal 6 kupang. Dia kata tu lah. Itulah dia tolong bayar. Allah, bagus orang Melayu ni tuan-tuan, cukup bagus. Biar orang Padang Nyok. Dak tuan-tuan pun bagus. Kata api mendatang apa bulan depan ada pula. Saya suka seronok main ngajak Padang Nyok, hang kata api lah apa pun ustaz, hang main ngajak sudah. Ni tuan-tuan ni saya duk kata macam-macam, main juga. Dia ada tempat lain dia tak tahan, kata-kata tak mau main lah. Bagus tuan-tuan. Tuan-tuan kata api mendatang apa pun. Macam ada satu lagi di Juru, Baganyok. Genyok ni dia bagus. Telinga dia terbaik tu Baganyok. Malam tu saya kata kat geng rokok habis saya naik saya. Habis tak ada tutuh hisap rokok tepi tengah masjid tu ya. Kita duk sentai dia dalam kuliah. Kita pun turun-turun. Dia main pula kan. Ni rokok dia celah jari ni. Main pula dia bagi Putin lah kita. Main pula. Dia hisap. Saya kata Pak Long tak marah. Dia kata hang kata api mendatang apa ustaz oi. Hang main mengajak sudah dia kata. Kami dia rokok. Tu Baganyok ni Padang Nyok lebih kurang. Genyok-nyok ni. Ketiga, Allah Ta'ala menyuruh satu malaikat menyeksakannya di dalam kubur hingga hari kiamat. Dalam kubur pula waktu mana Allah Ta'ala perintah malaikat untuk mai seksa. InsyaAllah tuan-tuan, hanya nombor 3 tu bulan 6 ni saya nak cerita kat tuan-tuan. Bila duduk dalam kubur, tuan-tuan bisa dengar tak ulang nama dia apa dia? Syuja'ul Aqra. Bisa dengar tak tuan-tuan? Tapi tuan-tuan tak tahu kan Syuja'ul Aqra ni besar mana, mata dia besar mana. InsyaAllah saya akan cerita kat tuan-tuan bagaimana Syuja'ul Aqra dengan malaikat tu akan siksa jenazah yang duduk dalam kubur. Di antara Syuja'ul Aqra kata, aku akan siksa ada 4-5 golongan. Salah satunya siapa dia? Orang yang meninggalkan salat. Siapa lagi? Orang yang derhaka kepada mak bapak. Dan siapa lagi? InsyaAllah kita sambung pada bulan 6. Wallahu a'lam. Jadi ya, jam setengah dah. InsyaAllah kita nak tengok pula bulan 6 nanti bagaimana yang dikatakan 3 lagi siksaan waktu hari akhirat kelak, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Jadi tuan-tuan, bulan depan tuan-tuan nak sambut Ramadan Al-Mubarak. Alhamdulillah pihak kerajaan dah memaklumkan tahun ni kita boleh menunaikan solat sunat tarawih di masjid. Doa lah tuan-tuan lah. Pasal kita di Kedah ni pula, dia ustaz ni dia main pula kluster Tanjung Bendahara. Dia main kluster Tanjung Bendahara ni pula, tak tahu dah nak ikut mana. InsyaAllah lah Pak Long nanti dah boleh suruh pergi ambil vaksin tu. Pak Long nak ambil pun tak apa, tak mau ambil pun terpulang. Saya dah daftar dah nak ambil. Tengok-tengok baru ni nurse mati pula dah. Cuak terus tuan-tuan. Itu duk takut-takut, duk rasa kemas juga. Tengok-tengok baru ni dia kata seorang nurse tu meninggal sebab ambil vaksin tu. Semak pula dah kita pun. Tapi tak tahulah lah ni kami di Kodian tu tengah buat kajian. Mereka kata siapa yang minum minyak ketum banyak Covid tak lekat. Tak tahulah lagu mana Pak Long. Kalau tengok aktu rasa reda sikit kot, aktu rasa ringan sikit kot, tak tahulah. Nah, try tengoklah kalau kena kod belah Kodian ni depa boleh buat vaksin ketum. Saya mai jual kat tuan-tuan. Yang tu. Kalau mereka ni tuan-tuan yang mana rasa nak ambil, boleh ambil lah, daftar lah, ambil vaksin apa semua. InsyaAllah doa banyak-banyak sampai nak masuk Ramadan ni agar Covid ni tuan-tuan Allah Ta'ala lenyapkan. InsyaAllah tuan-tuan. Saya ucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak kepada tuan-tuan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini Allah Ta'ala beri kebaikan yang lebih baik daripada Ramadan yang lalu. Yang mana sakit, saya doakan agar Allah Ta'ala sihat untuk boleh beramal ibadat dalam Ramadan nanti.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih tuan-tuan untuk menjadi hambanya yang dibuka seluas-luasnya pintu untuk melakukan amal ibadah dalam bulan Ramadan kelak, insya-Allah Ta'ala. Doa ulama ajar, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jangan duk tinggal. Doa, ya Allah, berkatlah kami ya Allah, keluarga kami ya Allah dalam bulan Sya'ban, sampaikanlah kami ya Allah dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi milik kita bersama. Saya doakan agar Allah Ta'ala berikan kesihatan yang baik, panjang umur, murah rezeki. InsyaAllah kita jumpa lagi pada bulan 6 yang akan datang, insyaAllah. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Akhir kalam macam biasalah tuan-tuan, dekat pintu nak keluar ada tabung Yayasan Ar-Riyadah, tabung pendidikan dan tabung kebajikan Yayasan Ar-Riyadah. 2 bulan dah tak main. Ni 2 bulan pula tak mau main, tuan-tuan kampus terus 5 bulan. Senang cerita tuan-tuan, tak payah duk sembang banyak-banyak. 5 bulan terus. Hak duk bos RM5, RM5. Bubuhlah insya-Allah, kita nak buat kebajikan, kita nak jaga pendidikan insya-Allah. Dan yang kedua, produk Tok Koko pun ada di luar sana, sekilo 19, setengah kilo RM10, yang secek harga RM20 insya-Allah. Tuan-tuan boleh dapatkan selepas solat fardu Isya nanti. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna رمضان. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يكشفه أحد غيرك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Saya mohon maaf banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.